Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita insya-Allah pada pagi ini akan kembali kepada surah Al-Baqarah. Kita akan baca bermula dari muka surat ke-13 dari juzuk yang pertama surah Al-Baqarah ayat 84. Ayat 84. Bermula ayat 84. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا
ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita dan pencipta sekalian alam. Dialah Allah yang Maha berkuasa, Dialah Allah yang Maha perkasa, Dialah Allah yang menentukan segala-galanya. Segala manfaat datang darinya, segala mudarat juga datang darinya, tapi tidak disandarkan kepadanya melainkan kebaikan. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah kerana menghimpunkan kita dalam majlis Al-Quran, yang mana menjadi satu, boleh kata satu tuntutan yang sangat besar kepada kita di saat ini, di zaman fitnah, yang kita kata fitnah akhir zaman. Semalam kita sebut tentang fitnah dari sudut ujian kepercayaan dan juga i'tiqad. Semalam juga kita dengar berita berlaku gempa bumi yang dahsyat di Turki, Syria sampai ke Cyprus. Ini semua mengingatkan kita kepada betapa hampirnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada kiamat besar mendahului ataupun kiamat kecil. Kiamat besar mendahului maknanya seorang itu dia mati bersama tiupan sangkakala. Adapun ramai daripada kalangan manusia juga kiamat kecil menimpa, iaitulah kematian dia yang mendatang sebelum datangnya tiupan sangkakala. Jadi kita ni sama ada kiamat kecil ataupun kiamat besar, semuanya dekat. Yang lebih dekat kiamat kematian lah. Kita pun tak tahulah berapa masa kita umur masih ada ni, wallahu taala alam. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mentaufikkan kita untuk beramal, beriktikad seperti apa yang Allah taala redai dan Allah taala perintahkan kepada kita di dalam Al-Quran. Kita dah minta kepada Allah setiap hari, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Dan inilah sebaik-baik doa, iaitulah doa minta hidayah. Hidayah mana? Yang dinamakan siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Hidayah kepada jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Siapa dia mereka? Jalan para nabi, jalan para siddiqin, jalan para syuhada dan jalan orang-orang salih yang mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berlindung kepada Allah daripada jalan-jalan yang Allah murka,
dan jalan orang-orang yang sesat. Sebab itu bila ditanya siapa dia yang Allah murka dan siapa dia Allah sesatkan, maka sahabat tanya al-Yahud wan Nasara. Nabi kata siapa lagi? Ataupun dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut tentang qauman ghadiballahu alaihim, tafsirannya ialah yang Allah murka itu orang Yahudi, Allah yang sesat itu orang Nasrani. Dan sebenarnya dalam Quran bukan sekadar jenama tu. Yang Allah murka kerana sifat mereka, bukan kerana mereka tu Yahudi, bukan kerana mereka tu semata-mata bernama Nasrani. Kerana Israel itu namanya hamba Allah, Bani Israel. Tapi yang nama Yahudi agama ni, Allah murka kepada mereka kerana sifat mereka dalam beragama. Lalu Allah Subhanahu wa taala terangkan sifat-sifat tu kepada kita dalam Al-Quran, supaya kita sebagai umat Islam ni mengambil iktibar dan menjauhi sifat-sifat tersebut. Maka sambungan kepada kitab ataupun bacaan kita ini, ayat 84 kita baca. Ini adalah sebahagian daripada sifat Bani Israel atau orang Yahudi yang menjadi sebab kemurkaan Allah ke atas mereka. Allah Ta'ala kata, wa idh akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum. Dan ingatlah ketika mana kami mengambil perjanjian dengan Bani Israel. Apa dia perjanjian itu? La tasfikuna dima'akum, janganlah kamu menumpahkan darah, yakni berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Dalam Taurat tak bagi orang Yahudi berbunuhan sama-sama Yahudi. وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ, dan janganlah kamu mengusir sesama kamu dari kampung halaman masing-masing. Jadi orang Yahudi sama Yahudi ni dilarang untuk bergaduh sama-sama dia. Sebab tu kalau yang taat di kalangan mereka, dia tak makan riba sama-sama dia tak makan, dia tak nanya sama-sama dia. Yahudi sama Yahudi dia tak bala, dengan orang lain dia bergaduh. Pasal ada perjanjian dalam Taurat, sama-sama Yahudi tidak boleh bergaduh, tidak boleh berbunuh-bunuhan, dan sama-sama Yahudi tidak boleh mengeluarkan mereka daripada negeri masing-masing. Lalu Allah Ta'ala kata apa? Thumma aqrartum wa antum tashhadun, kemudian kamu telah berikrar, mematuhi perjanjian setia itu. Dia pun setuju, berikrar, betul kami setuju ikut Taurat, kami tak akan bunuh sama-sama kami, dan kami tak akan menghalau saudara kami dari negeri masing-masing. Thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum, kemudian setelah daripada itu kamu ini Bani Israel berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Dulu janji dengan Allah tak akan berbunuh-bunuhan, tiba-tiba berlaku pembunuhan. Ni disebut dalam tafsir, di mana Yahudi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah ni, wa ma kanu yu'anunahu minal qital ma'al Aus wal Khazraj, mereka ni berperang bersama Aus dan juga Khazraj. Jadi sebahagian daripada mereka bersama Aus, sebahagian daripada mereka bersama Khazraj. Di Madinah ada 3 kabilah. Kabilah Yahudi ini, Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Qainuqa. Jadi sebahagian daripada mereka bergabung dengan Khazraj, iaitu Bani Qainuqa,
dan Bani Nadir. Duduk dengan kaum Khazraj. Bani Quraidah bergabung dengan Aus. Jadi dua ni, Aus dengan Khazraj, duduk perang. Jadi bila dia bergabung, dua kumpulan ni perang, akhir sekali dia tinggal agama dia tu, dia perang dengan Aus dan Khazraj. Sedangkan Taurat tak bagi. Ni bahaya juga ni, masuk dia panggil gabungan, sehingga akhirnya dia tengok tentang hak ni bergaduh, dia tak tengok dah asal dia dua-dua ni Islam. Contoh, kerana parti berlainan bergaduh, padahal dua-dua ni Islam. Orang Yahudi dulu dia dilarang bergaduh, tapi kenapa dia bergaduh? Sebab satu bersama Aus, satu bersama Khazraj. Oleh kerana Aus dan Khazraj bergaduh, dia pun bergaduh juga. Sifat ni Allah tak bagi, tapi Yahudi buat. Dan sepatutnya orang Islam ambil iktibar, jangan buat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita kembali umat Islam di atas ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam, kerana kita semua adalah saudara seagama. Bila bergaduh, thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim. Maka bergaduh sampai mengeluarkan saudara mereka daripada negeri masing-masing. Jadi bila Aus bergaduh dengan Khazraj, yang bersama dengan Aus ni terpaksa serang, hatta dalam tentera ni orang Yahudi, bunuh Yahudi dalam sini. Kawan ni pula bunuh Yahudi kawan ni, padahal mereka sama agama. Aus dan Khazraj masa tu mereka ni penyembah berhala. Mereka ni ubadul awsan, penyembah berhala. Jadi dia tak ada kitab. Kamu ni ahli kitab ni duk pakat duk balas dengan dia buat apa ni? Bila bergaduh, benda tu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yantabihuna ma fiha min al-athath wal amti'ah wal amwal. Wa yantahibuna, sampai mereka ni rampah harta, rampah macam-macam lah. Sehingga apabila berhenti perang, kawan ni ada tawanan, kawan ni ada tawanan, maka dia pun pergi pula sama-sama Yahudi ni minta dibebaskan tawanan mereka, kerana Taurat kata kita ni adik-beradik, kita ni saudara. Tadi waktu perang mu tak pakai Taurat, waktu kena tawan mu pakai pula Taurat, pasal nak membebaskan tawanan perang. Kalian faham? Jadi Allah Subhanahu wa taala kata, tadhaharuna alaihim bil ithmi wal udwan. Kamu pula saling membantu orang lain untuk menentang mereka dengan menganiaya, dengan melakukan dosa dan penganiayaan terhadap saudara seagama kamu. Wa in ya'tukum usara tufaduhum, padahal kalau mereka datang kepada kamu sebagai orang tawanan, kamu tebus mereka. Wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum, sedang perbuatan mengusir mereka diharamkan juga ke atas kamu. Jadi Allah Ta'ala kata, waktu perang tak ikut Taurat, waktu nak membebaskan hamba kamu ambil pula hukum Taurat. Pasal apa? Pasal itu menguntungkan kamu. Allah Ta'ala pun akhirnya menempelak mereka. Ini kita kena ambil kes tu, sampling, dia panggil sampling dalam bahasa study ni. Contoh sahaja yang Allah Ta'ala tak bagi tu apa dia? Ayat ni, garis betul-betul ni, tanda betul-betul ayat ni. Allah Ta'ala kata apa?
Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu beriman dengan sebahagian kitab dan kamu kufur dengan sebahagian lagi? Maknanya apa? Yahudi ni dia ambil kitab dia separuh-separuh. Yang dia berkenan dia pakai, yang dia tak berkenan dia tak pakai. Sifat inilah yang menyebabkan Allah murka kepada mereka. Kita dalam agama ni berhukum dengan agama, berhukum kepada Allah dan Rasul pada apa yang kita suka dan apa yang kita tak suka. Malah bila Allah dan Rasul memutuskan sesuatu, secara automatik kita redha dengan keputusan itu, kerana Islam agama kita dan Allah dan Rasul adalah sebaik-baik, atau Allah adalah sebaik-baik pemberi keputusan. Rasul menyampaikan keputusan Allah berdasarkan wahyu. Jadi jangan ambil agama ni separuh-separuh. Yang kita setuju kita pakai, yang kita tak setuju kita tak pakai. Perkara ini mendatangkan kemurkaan Allah. Ini bahaya yang menyebabkan Yahudi dimurkai oleh Allah. Sebahagian daripada sifatnya adalah ni, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu beriman dengan sebahagian Alkitab dan kamu kufur dengan sebahagian lagi? Tengok mana setuju. Aku kenal lah hukum ni baik ni, saya nak pakai. Hukum ni tak nak, hukum faraid tak nak lah saya. Pasal apa? Ni tak adil lah. Oh, tanya-tanya hukum faraid. Tanya bagi hibah, yang ni boleh pakai ni pasal dia dapat untung kat dia banyak, pakai hak ni. Tanya bab-bab hak dia setuju, dia pakai. Tanya dia tak setuju, dia tolak. Tanya kena kat dia tak nak guna. Tanya kena kat orang, dia apply. Ni semua perkara-perkara yang menyebabkan kemurkaan Allah. Sebab Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Baqarah, nanti kita akan sampai, Allah Ta'ala kata, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Jadi dalam Islam ni kita tak boleh tolak walaupun satu kefarduan. Kalau orang tu mengucap dia tak salat dan dia buat rukun yang lain, dia kufur. Dia mengucap dia salat, dia tak bayar zakat, dia kufur. Dia mengucap dia salat, dia bayar zakat, mengingkari puasa Ramadan, dia kufur. Dia mengucap dia puasa salat, dia zakat, dia puasa Ramadan, mengingkari kefarduan haji, dia kufur. Dia tak semesti kufur dengan satu. Dia tak mesti kufur dengan semua. Kalau mengkufuri salah satu daripada syariat Allah, maka itu boleh menyebabkan seorang itu kufur secara keseluruhan. Sebab package Islam ni Allah Ta'ala kata, udkhulu fis silmi kaffah. Masuklah Islam secara keseluruhan. Jadi ini ambil pengajaran. Apa saja yang Allah Ta'ala kata, apa saja yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita, andai benar itu dari Allah, andai benar itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka stand kita sebagai orang mukmin, junjung atas kepala, kita kata sami'na wa ata'na. Sehingga Allah Ta'ala kata, kalau berselisih pendapat, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Kalau kamu berselisih pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau sekiranya kamu benar-benar beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. Jadi mesti berhukum kepada Allah dan Rasul.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sambungan daripada itu. Fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Apa maksud dia? Dan maka tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu selain dari kehinaan ketika hidup di dunia dan pada hari kiamat. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab, dan pada hari kiamat mereka akan ditolak ke dalam azab seksa yang amat berat. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah sekali-kali tidak lalai akan apa yang kamu lakukan. Okey. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Afatu'minuna bi ba'dil kitab, selain daripada mereka menyalahi kitab dalam urusan berperang sesama mereka, disebut dalam tafsir wala yudhahiru alaihi man yushriku billahi wa ya'budul awthan min dunihi. Tazaharun yang kita baca tadi, mereka melebihkan kecintaan terhadap penyembah berhala lebih dari kecintaan mereka kepada saudara seagama. Aus, Khazraj, dua-dua penyembah berhala. Yahudi sama agama, tapi akhirnya mereka mengutamakan penyembah berhala ni sampai sanggup berperang sama Yahudi. Kita baca ni macam realiti yang berlaku dalam dunia Islam hari ni lagu ni. Bukan sekadar tempat kita lah, boleh jadi dunia, level dunia. Yang masuk geng Amerika duduk dengan Amerika, yang masuk geng Rusia duduk geng Rusia, yang masuk duduk geng Cina duduk geng Cina. Jadi akhirnya hak big boss ni hak duduk guru. Dia akan berlawan kalau big boss dia berlawan, kalau dia berdamai kalau big boss dia berlawan. Padahal sama-sama dia ni Islam sama Islam. Sebab itu umat Islam ni dia lemah, pasal dia tak sama dengan ciri-ciri Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kekuatan kita. Tapi nak kuat tu semuanya, step yang pertama, asas dia kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada Allah dan Rasul. Keyakinan kita seperti Al-Quran dan Sunnah, amalan kita seperti Al-Quran dan Sunnah, ukhuwah Islamiyah kita seperti Al-Quran dan As-Sunnah. Apa Quran kata, apa Nabi kata, yang tu kita pegang. Bila kita meninggikan perkara ni dalam kehidupan kita, dalam semua aspek kehidupan, di saat itulah baru Allah Subhanahu wa taala akan mendamaikan kita. Tuan-tuan, gaduh ni bukan masalah kepentingan lain. Kadang-kadang masalah dia ialah Allah campurkan rasa kebencian. Pasal apa? Mereka sudah tidak beramal dengan agama, akhirnya Allah jauhkan. Padahal dalam Quran, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Mukmin itu bersaudara, damaikanlah antara dua saudaramu. Dalam Quran kata. Dan ayat-ayat berkaitan dengan persaudaraan Islam dalam Quran sangat-sangat besar, banyak.
Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan bagi kita ni tidak ada yang lebih utama melainkan Allah dan juga Rasul. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah yang menurunkan ketenangan dalam hati orang mukmin. Dan Allah Taala sebut dalam surah At-Taubah, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum. Allah lah yang mendamaikan, menyatukan hati antara dua kumpulan. Allah. Kalau kamu belanjakan harta seisi bumi ini, seluruhnya harta dunia kamu belanjakan untuk mendatangkan kedamaian antara dua kumpulan, tidak akan dapat melainkan apa yang Allah damaikan. Itu kita ni nak damai bukan dengan harta, dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak kembali kepada Allah, step pertama kembali kepada Alkitab. Berhukumlah dengan Al-Quran. Berhukumlah dengan As-Sunnah. Apa yang Quran kata, sami'na wa ata'na. Apa yang Nabi kata, sami'na wa ata'na. Bab akidah baik, bab muamalah baik, bab ibadat baik, bab politik baik, bab pemerintahan baik, bab jiran tetangga dan sesama Islam baik, semua sekali. Di saat kita berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah, izzah, kemuliaan itu Allah akan bagi, dan orang tengok pun gerunda. Orang kafir tengok kalau kita baca Quran waktu perang, yang menjadikan orang kafir ni takut kepada orang Islam bukan kekuatan orang Islam. Zaman Nabi perang dengan orang kafir, kebanyakan perang Islam ni kumpulan sedikit. Perang Badar 313 lawan 1000. Perang Ahzab mula-mula 1000 lawan 3000. Lah kali tinggal 700 je munafik tinggal. 700 lawan 3000. Perang Ahzab seluruh penduduk Madinah dikepung. Berapa ribu? 10,000 tentera bersekutu. Tapi bila perang, siapa yang bantu? Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku dibantu, dimenangkan oleh Allah dengan rasa takut ke dalam yang dicampurkan ke dalam hati musuh. Sebulan perjalanan mereka, belum lagi sampai dah rasa takut dah. Tak perang ni, sebulan lagi nak perang, bunyi orang Islam nak serang, takut. Pasal apa? Sebab Allah bantu mereka. Bila mereka berpegang dengan agama Allah, Allah bantu. Tapi bila mula makin lama, akhir sekali runtuhlah kekuatan Islam. Batu jalan keselamatan kita, tuan-tuan, mula-mula step pertama, jangan cerita hak atas. Kita cerita peringkat kita. Step yang pertama, kita kembali kepada Al-Quran. Anak-anak kita, ajak dia kembali kepada Al-Quran. Masyarakat kita, ajak kembali kepada Al-Quran. Bila keluarga-keluarga kecil ini membentuk kelompok masyarakat yang beriman, dan masyarakat dengan masyarakat yang lain membentuk satu community dan rakyat yang beriman, di saat itu Allah anugerahkan pemimpin yang beriman. Dan di saat itulah juga Allah Ta'ala menyatukan umat, mendamaikan hati di kalangan orang-orang yang beriman. Pasal hati ini milik Allah. Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang beriman, bertakwa kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh dengan tali Allah dia. Mana tali Allah? Ajaran dia, risalah dia, Quran, hadis. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum
إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Ingat balik nikmat Allah ke atas kamu. Apa dia? Dulu kamu musuh ni, Aus dan Khazraj, musuh. Berperang tadi, ubadul awthan, mereka penyembah berhala. Waktu sembah berhala, bergaduh musuh. Tiba-tiba bila datang Islam, fa'allafa baina qulubikum, Allah damaikan hati mereka. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, jadilah kamu bersaudara di atas nama Islam. Kalau kita letak Islam nombor satu, insya-Allah banyak benda selesai. Tapi gitulah Allah Ta'ala nak uji kita orang-orang beriman, dengan Allah Ta'ala letak keadaan akhir zaman tu macam tu. Sedangkan dulu empire Islam ni makmur. Di sini bukan sini, di tanah air kita ni, tanah Malaysia ni, adanya empire Islam, kerajaan Islam Melaka, kerajaan Kedah tua, kerajaan hebat. Batu bersurak jumpa dekat Terengganu, di belah-belah Nusantara. Semalam saya cerita sampai ke Filipina, siapa Islam tersebar. Tapi bila kita mula melemah dengan Islam, maka lemahlah kita. Jadi jalan kembali kepada kekuatan adalah dengan Islam. Itu je. Islam yang macam mana tuan-tuan? Bukan dengan parti semata-mata. Islam sebagai cara hidup. Salat 5 waktu berjamaah di masjid. Zikir ikut apa yang Nabi SAW ajar kepada kita. Aqidah kita berpandu kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Bukan dengan kumpulan-kumpulan, dengan Islam yang diturunkan oleh Allah. Di situlah kekuatan kita. Tapi kalau kita duduk jual siapa tu ke jalanan, time semayang, tak pergi semayang jemaah, tak jadi. Takbir kuat suara, tapi waktu diajak untuk takbir 5 waktu tak kuat, maka tak akan kuat. Kekuatan kita dengan Allah dan Rasul. Salat 5 waktu berjamaah, mari penuh. Waktu saya duduk di, bukan saya duduklah, saya pergi ziarah kawan-kawan, ziarah di Bosnia dulu, lepas perang tahun 95 dia perang, berakhir 97. Tahun 2001 saya ke Bosnia. Bukan pergi perang lah, pergi jalan-jalan, tak sempat pergi perang. Kan ada seorang ustaz kita tu, Ustaz Wan Soho Bani Leman tu. Ada dulu dia famous, jarang saya tengok kat TV tu. Wan Soho Bani Leman ni, dia belajar Madinah, dia sempat pergi. Masa tu kan Malaysia pun hantar, PBB pun hantar, dia pergi, dia sempat perang. Saya tak sempat, saya belajar Madinah juga, tapi waktu tu perang dah habis. Jumpa kawan-kawan Bosnia zaman tu, saya pun kata nak pergi jalan-jalan ni, dia pun jawab. Tahun 2001 saya pergi Bosnia, tahun 2002 yang Bosnia tu datang Malaysia. So kita jalan-jalan. So pergi jalan-jalan, jumpa kat sana, dia tanya. Saya pun tengok, mula-mula tengok, pelik dekat Bosnia ni, tengok budaya dia memang barat sungguh ha. Barat sungguh. Kedai-kedai arak pun ada. Kata orang Islam, saya kata. Dia kata dulu berat lagi. Rumah-rumah ni, belakang-belakang rumah tu kedai arak macam kedai kopi kita ni. Orang Islam. Kedai arak macam kedai kopi. Kedai video-video lucah ni gitu je dia jual. Sampai dia orang cerita, wallahu ta'ala alam, tapi itu cerita orang Bosnia tu masa saya, sebelum daripada perang tu, sampai satu tahap sebahagian daripada orang Islam tak tahu menguruskan jenazah orang Islam sendiri. Mati tu tak tahu nak urus jenazah, terpaksa panggil orang bukan Islam urus jenazah. Sembahyang jenazah saya tak tahulah macam mana, wallahu ta'ala alam, tapi itulah dia cerita. Sehingga akhirnya datang Allah Ta'ala uji mereka begitu, maka diserang oleh Serbia. Masa itulah bau kalut semua nak kembali kepada agama. Oleh kerana diserang oleh, maka bergabung dengan agama.
Kubu-kubu mereka adalah masjid, solat 5 waktu, takbir dan sebagainya. Sehingga akhirnya dia, sebahagian daripada mereka kata memang masa tu oleh kerana memang Islam lawan orang panggil Serbia tu Kristian masa tu. Sampai dia kata ada, ni cerita real, cerita perang ni. Dia kata sampai bila kena tangkap ada seorang tu, bila tawan dia duduk kaku, mata terbeliak kaku, macam terkejut, trauma gitu. Jadi orang Islam pun tengok pelik ni, ambil dia, bagi rehat tenang, minum air. Lepas dia tenang tu dia cerita waktu dia pergi nak perang, tengok kuda turun daripada langit dia tu. Memang bantuan Allah tu sampai bila seorang tu bila dekat dengan Allah, bantuan Allah sampai. Tapi kalau di saat sebelum daripada tu mereka, dia kata masa tu masjid-masjid penuh orang pakai solat belakang. Orang takutlah pakai solat, kubu mereka lah masjid-masjid. Masa itulah Allah tu datang bantuan. Lepas tu bila berakhir perang, dia kata hak dulu balik asal baru berapa tahun, 97 2001, muka mereka kembali lupa kepada ingatan perang. Saya ni pergi jumpa muka kawan-kawan belajar agama belakang. Jadi kita komuniti hak jumpa tu orang-orang hak agama lah, duduk masjid, jumpa sembang-sembang. Orang Malaysia ni memang hormat lah. Tapi nak sebutnya, bantuan Allah itu tiba bila kita dekat dengan Allah. Pertolongan Allah akan sampai bila kita dekat dengan Allah. Jadi kalau kita ni masih lagi tak berubah dengan salat kita, belum, maka selama itulah Allah Ta'ala akan uji kita. Jadi hijrah kita adalah dakwah. Kalau nak islah ni nak baiki masyarakat, dakwah, ajak kepada mereka, salat mereka, akidah mereka, kefahaman mereka tetap agama. Mudah-mudahan insya-Allah Allah bagi kepada kita keamanan. Alhamdulillah ala kulli hal. Saya tengok bagi pemerhatian kita ni nak banding tahun 60-an, 70-an, banyak dah berubah kepada kebaikan. Alhamdulillah. Kalau zaman dulu memang kita dijajah tu, baru lepas merdeka tu sekolah pun pakai seluar pendek, perempuan pun pakai skirt dengan agogonya, dengan pok yeye ni, macam-macam keluar. Amalan puja pantai pun ada, macam-macam amalan. Kuda kepang, tok kada kepang, orang panggil apa tu, menurun apa amalan, puja memuja. Alhamdulillah, amalan-amalan benda-benda tu syirik, puja pantai, ulama-ulama dah buat sampai tak ada dah pesta puja pantai. Kuda kepang apa semua dulu, sebelah dia tu dia jadi macam ada amalan-amalan supaya ruh tu masuk dalam tubuh dia. Lama-kelamaan dah tak ada. Kemudian apa tu, yang pemakaian pun dah pakai seluar panjang, di sekolah dah pakai tudung dan sebagainya. Majlis agama pun ilmu, alhamdulillah, kefahaman, alhamdulillah. Tapi hijrah kita, dakwah masih panjang. Para orang-orang yang ada kemampuan, yang boleh infak dengan harta, infaklah harta untuk bantu agama dia. Ada ilmu, bantu dengan ilmu. Ada kekuatan, bantu dengan kekuatan. Semua orang mesti ada rasa cinta terhadap agama dia. Walaupun dia rasa, orang kata kadang tak baik belah mana ni, nak ajak orang, mu sendiri tak bagus lagi. Kadang-kadang diuji, kita nak buat, nak ajak orang kepada kebaikan, orang kata kita tak cukup baik. Jawapan dia, nak ajak orang kepada kebaikan ni tak semestinya kita kena jadi malaikat. Nabi SAW kata, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Kalau kita tahu satu ayat, ayat tu yang kita sampaikan, alhamdulillah. Diri kita baiki, bab lain tu mungkin kita kurang, kita baiki. Tapi tak semestinya menjadi satu syarat kita nak buat kerja agama ni, nak kena jadi ustaz baru nak ajak orang kepada agama, nak kena jadi malaikat baru nak ajak kepada agama. Tak. Ajaklah Islam yang benar, kembali kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Paling-paling tidak ajak, mari kita mari kuliah. Ada ustaz mengajar,
Share link. Ustaz ni mengajar bagus ni, konten dia alhamdulillah, share. Tapi pastikan yang kita nak belajar tu manhaj dia Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab ini versi Islam yang asal. Versi yang menyimpang daripada Quran dan Sunnah tidak akan mendapatkan keredaan seperti mana yang Allah Ta'ala janjikan. Yang Allah Ta'ala akan bantu versi Al-Quran dan As-Sunnah seperti mana Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seperti mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada para sahabat. Yang itulah yang utama. Jadi akidah kita kena ikut Quran dengan Sunnah. Amalan kita ikut Al-Quran dan juga Sunnah. Muamalah kita ikut Al-Quran dan As-Sunnah. Nak tahu yang mana Al-Quran kata, yang mana hadis kata, Sunnah kata, yang tu kena belajar. Bukan sekadar saya ikut Quran dan Sunnah, lepas tu buat macam ni apa? Betul dah ni. Kadang-kadang kita sangka kita betul, tapi bila banding dengan Quran dan Sunnah, banyak lagi kena baiki. Jadi sebab tu saya pesan sekali lagi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, lazimilah majlis ilmu dan pastikan yang mengajar tu manhaj dia benar di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Mudah-mudahan kita selamat daripada fitnah akhir zaman ini dan kita tak jadi seperti mana orang-orang Yahudi yang mana mereka buat semua itu tujuan dia akhir ayat yang kita baca ni, ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Sebab apa dia buat tu? Sebab dia nak kesenangan dunia. Dia jual akhirat dia, dia nak kesenangan dunia dia. Fala yukhaffafu anhumul azab wa la hum yunsarun. Maka akhirat nanti mereka ditimpa azab dan tidak dikurangkan sedikit pun azab dari mereka. Wal iyadzu billah, kita berlindung dengan Allah daripada azab api neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita berhenti setakat itu, insya-Allah dia sambung pada ayat yang ke-87 besok hari insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.